Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi keluangan kepada kita, diberikan lagi kesempatan pada kita untuk kita bertemu dalam menitip setiap titipan langkah kita untuk bertemu dengan Allah, disabitkan dengan dalil-dalil yang telah ditinggalkan oleh ulama, daripada yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis-hadis Nabi sebagai sandaran kita untuk kita titipkan sebagai keyakinan kita berdasarkan kepada ilmu apa yang kita lakukan pada tiap-tiap hari. Maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mana kita belajar, mengapa kita rakaat, mengapa kita sujud, dan mengapa kita buat sedemikian rupa. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mana kita buat. Takut apa yang kita buat tadi tak tahu nak sampai takat mana, kita tak tahu. Pasal apa yang ambil ayat sembahyang tiba-tiba bergaru? Pasal dia kata ada nampak hari tu ustaz tu ambil ayat sembahyang, lepas tu dia garu. Maka dia jadi terikat, dia raja duk bergaru. Dia tak gatai pun dia garu. Tu orang tak mengaji. Maka sandaran itu tadi, setiap ilmu yang kita buat, setiap amal ibadah yang kita lakukan, ibadah tadi dia mesti dengan ilmu. Kita takut tuan-tuan, anak-anak kita yang kita mengajak tinggi, kita hantar pergi sekolah-sekolah tinggi, institusi tinggi, balik-balik duk mai sembahyang, duk sujud atas batu. Pak pun tak reti, dia pilah atas batu kot nampak tinggi sikit bunyi pun, kan, lebam cepat sikit bunyi pun. Dah pasal duk sujud atas batu selalu. Ingat, seafdal tempat sujud adalah tanah. Tu batu tu ada, dia kata elok. Dia tak tahu kata anak dia tu dah jadi Syiah. Allahu akbar tuan-tuan. Pasal apa jadi macam tu? Sebab kepersediaan kita untuk jadi ibu bapa kita tak ada. Kita tak mau nak sediakan buka dada untuk terima setiap teguran. Kita tak boleh nak terima setiap apa yang ada di masjid, setiap apa yang ada dalam kuliah. Kita dah kata kita tahu dah. Sedangkan apa yang kita tahu terselit di celah-celah tersebut, ada lagi yang kita tak tahu. Rupa-rupanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang saya hormati, yang saya kasihi, AJK Masjid Al-Hana, pemimpin-pemimpin masyarakat, guru-guru, alim ulama, imam-imam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum telajak, saya ucapkan selamat Aidul Fitri, kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf zahir batin. Tu orang Melayu ya kata, Arab tak pernah kata pun maaf zahir batin. Dia maaf zahir batin ni dia tiap-tiap hari. Dia tiap-tiap hari kita kena kata, kita kena minta. Sebab itulah menjadi syarat di antara syarat sah khutbah. Siapa yang ataupun khatib yang tak baca Allahumma ighfir lana zunubana dan minta ampun untuk seluruh muslimin muslimat, yakni keampunan, tak sah khutbah. Maka di sini dikatakan konsep ampun mengampunkan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu berlaku, bukan tunggu hari raya saja. Maaf zahir batin bunyi pun. Zahir tu nampaklah, batin tang waktu bila apa tak tahu. Tak, batin tu hak yang terletak dia. Dia tengok sama-sama, tengok dah lah hitam, jalan tak betul. Tu hak batin lah, hak dalam. Tu kita pergi minta dalam keadaan macam tu. Tiap-tiap hari raya saja ke? Tak.
Sebenarnya apa yang perlu kita ucap yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali dia jumpa dengan sahabat pada tiap hari raya, dia akan kata taqabbalallahu minna wa minkum. Apa dia yang maksud dia situ? Moga-moga Allah terima amalan kamu dan amalan aku. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang kita kata selalu lepas daripada kita berdoa tadi, itu yang selalu diucap oleh Nabi SAW pada tiap-tiap kali menyambut hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Minal a'idin wal faizin. Itu orang Indonesia jadi sungguhlah, sampai ada lagu lah. Hak kita maaf zahir batin, maaf zahir batin. Bila kena redik tu, dah ada batin bunyi pun dia kata tak ada cerita yang sangkut paut dengan hak tu lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lama dah, hampir dekat 2 bulan kita berhenti kan. Dia nak mula balik, dia tak tahu tang mana dia nak mula. Duk cerita bab istinja, bab cerita bab pi bilik ayak tak habis-habis. Kita nak kena masuk balik tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau kita balik pada cerita kita yang lama-lama dulu, seorang yang telah mati tetapi sembahyang dia tak pernah tinggal, amalan-amalan lain komplit, tiba-tiba dalam kubur dia tetap diazab oleh Allah. Kerana apa? Awal-awal sekali jaga cara beristinja, yakni cara kencing dan berak, macam mana cara nak menyucikannya. Kalau kita pakai kain, bagaimana cara? Kalau tempat tu pun kena tengok cara tempat itu pula, yang tempat kita membuang air kecil. Nanti kita masuk tempat mandi kita tadi, boleh tak kita kencing di situ? Tak boleh tuan-tuan. Tempat kita mandi jangan kita kencing. Dan tempat kita kencing boleh mandi, tapi takut ayak tadi dia meracik naik balik. Kan? Terjun dalam kolam renang, mula tadi sejuk, tak air awak yang panas pula. Tu dia ada 5-6 orang pakat lepas dalam tu, elok. Lepas tu kumok pula tu, kecuk-kecang. Cerdik buat aja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masuk dalam bab istinja bil ma'. Masalah 106. Ya, 106. Istinja dengan ayak. Ini afdal, istinja dengan ayak. Apa dia istinja? Nak sebut macam mana dalam masjid malu. Basuh tempat keluar kencing dan berak. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, bab pada menyatakan istinja dengan air. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bermula istinja dengan air itu harus ni buat tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau ada yang lain pun boleh. Ada batu, boleh batu. Kalau ada kayu, boleh dengan kayu. Kalau ada tisu, boleh dengan tisu. Semua boleh, harus. Tetapi sebagaimana harus beristinja dengan batu dan dengan yang menepati tempatnya, tetapi antara keduanya itu airlah yang lebih afdal. Tapi kalau air untuk minum, hanya untuk cukup minum, maka kena pakai batu. Sebab afdal untuk minum, bukan untuk membasuh. Baik. Tapi kalau di Morocco ataupun di sebelah Asyut, Sudan dan sebagainya, macam mana pun mereka akan pakai batu. Macam mana pun mereka akan pakai batu. Ayak melana pun mereka pakai batu. Pasal apa? Mereka ada wajah mereka, mereka ada pendapat mereka, lebih baik mereka pakai batu. Itu sebab Imam Syafi'i kata harus. Tapi afdalnya dengan ayak. Apapun dengan ayak. Dan cara basuh dia pula, dia kena ada cara. Walaupun dengan ayak ni tak, dia upak habis penuh. Bila kita upak habis, atau upak, dia sapu habis semua, dia kena angkat jari tengah, tonyoh tang tu saja. Ni dok, dia tonyoh habis dah. Bila dia tonyoh tu, dia membawa najis habis kiri dan kanan, maka dia kena pakai ayak banyak. Tapi kalau takat ayak yang sikit, takat tu saja, tekan sedikit, bagi korek habis. Nak tahu bersih tak bersih, kentut busuk ke tak? Kalau dia berbau busuk, maksudnya kita bersih. Cara tu tak betul lagi. Dia kena tekan betul. Tekan bagi dia naik balik. Dah tadi meneran keluar, ni tekan naik balik. Takut saya lagi duk tak tekan naik balik, tak tekan naik balik, umur 50 tak tahu dia turun pergi habis semua dah. Kacau cerita dia. Cerita dia pergi kota sarang semut, cari ubat dia balik. Nak tolak naik tu pun potong. Apa dia? Ubat puasa. Muslimat yang dirahmati Allah. Baik, masalah istinja dengan air dan batu.
107, seandainya telah berkata jumhur daripada salaf dan khalaf. Salaf ini dia tak ada takwil dah. Khalaf dia takwil mengikut masing-masing pendapat. Sekarang ni pun ada salaf juga, dia kata dia ambil hak mana Nabi buat ya, hak Nabi tak buat dia tak mau buat. Yang khalaf dia akan buat, dan ada pendapat-pendapat hak terkeluar daripada khalaf dengan salaf pun ada. Nabi pun tak pernah buat, siapa pun tak pernah buat. Ahmad Didat dia dipanggil untuk bersidang dalam satu jemaah, untuk bersidang tentang hal perihal agama Islam. Satu tempat, Ahmad Didat dia meninggal dah. Dia ni pandai, dia berhujah dengan orang Kristian, habis semua pakat tercengang. Bila dia sampai ke dalam majlis mesyuarat pada persidangan tadi, ada Syiah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia masuk dalam majlis, dia main lewat. Dia masuk dalam keadaan dia pegang kasut dah. Dia buang kasut, dia pegang. Weh, masuk dalam persidangan dia buang kasut, pasal apa? Syiah tanya dia, pasal apa yang buang kasut? Dia kata Syiah buat macam ni, aku nak ra'i Syiah. Syiah kata pasal masa zaman Nabi dia buat macam tu. Syiah kata dia balik, mana ada Syiah zaman Nabi? Tahu pun. Dia kata kantoi botol macam tu. Dia sebenarnya dia nak perli balik, tapi dia buat tu nampak cara dah. Dia ada salaf, dia ada khalaf saja. Zaman Nabi, selepas Nabi, zaman Nabi semua rujuk pada Nabi. Ada masalah rujuk, tak ada masalah. Masalah tauhid rujuk terus. Itu sebab zaman Nabi tak ada pelajaran tauhid, usuluddin apa semua tak ada. Fiqh, tajwid, tahsin dan tak ada. Tapi bila mai lepas tu zaman khalaf ini dia wujud. Sebab apa? Sebab nak bagi faham takrif sekian dan sekian. Itu baru wujud. Adakah salah? Tak salah tuan-tuan, sebab dia kemaslahatan. Tapi dia kata dia nak ambil terus pada apa yang Nabi buat saja. Tiba-tiba mai ada satu masalah, dicuri juga pendapat-pendapat orang-orang tertentu. Yang mazhab kita. Tak apalah, salaf dengan khalaf. Ini berlaku di antara salaf dan khalaf. Yang masalah dia salaf khalaf, saya kata tak ada apa tuan-tuan. Cuma masalah satu ya, timbul. Tak ada salaf, tak ada khalaf. Siapa dia? Syiah. Nanti kita ni, saya ada satu kertas kerja yang kita boleh kemukakan siapa, bagaimana nak kenal, cara macam mana mereka hidup. Pasal apa kita kena tolak mereka? Di antara salah satu sebabnya, mereka mengatakan Allah silap bagi kenabian, kerasulan pada Muhammad, patutnya bagi kat Saidina Ali. Dia kata Allah silap tuan-tuan. Sampai teratu punya duk petikai Allah Ta'ala silap. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan telah ijma' ahli fatwa daripada a'immatul amsar bahawasanya yang afdal istinja itu, ni ijtihad ulama daripada fatwa a'immatul amsar mengatakan istinja itu ialah menghimpunkan di antara air dan batu. Ayak dengan batu himpun sekali pun tak apa. Kalau ayak tu agak-agak sikit, calit dengan batu dulu, sat lagi dengan ayak. Tapi jangan dengan ayak dulu, sat lagi korek dengan batu. Payuh. Korek dulu dengan batu, lepas tu dengan ayak. Okey, itu cara ayak tak ada. Tapi kita di Malaysia insya-Allah ayak banyak. Maka guna ayak dari mula sampai habis. Kemudian pakailah air. Maka jika hendak meringkaskan, yakni menggunakan salah satu, haruslah pilih mana-mana yang suka di hati. Ini kata jumhur ulama. Dan jikalau ada kedua-duanya sekalipun, yakni harus memakai batu dan ada air. Pakai batu dan pakai air. Dan harus pula memakai air sahaja dengan adanya batu. Itu yang kita pakai. Kita pakai ayak saja. Maka jika tiada hendak pilih, yakni berkehendak yang afdal memakai daripada kedua-duanya, maka airlah yang lebih afdalnya daripada batu. Baik, itu cara nak suci benda. Kerana air itu menyuci ia akan tempat najis itu akan sebagai cuci yang hakiki. Sebenar-benar cuci, dia akan pi. Tapi kalau batu takat korek saja, tapi pada hakikat dia sebenar masih ada najis. Cuma itu cara yang antara dua, ayak dengan batu. Kalau dah tak ada ayak, batu memadai dah. Baik, orang tanya balik, dengan tisu boleh ke Ustaz? Tisu boleh, tapi pakai tisu kesat. Kalau tisu premier tak boleh tuan-tuan.
Dia lembut, calit lekat di tangan sekali lagi. Tak dia pakai tisu kasak tadi. Sebab kasak, Syekh Faisal kata sebab apa kasak, di antara syarat-syarat istinja dia kena benda kasak. Dia kata kasak, saya kata ambil atas pasyak boleh kot ustaz. Jawab pandai, pergi buat lah, try tengok. Tengok nak ramen boleh, pergi try buat. Dia kata kasak, dia kata boleh, dia kena syarat dia kasak sebab dia akan tarik habis najis yang lekat di antara khubul dan dubur kita tadi. Baik. Maka air yang lebih afdal daripada batu, kerana itu menyuci ia akan tempat najis itu akan sebagai cuci yang hakiki, dan adapun batu itu tiada menyucikan seperti air, hanya meringankan dan mengurangkan najis sahaja. Itu batu. Baik, masalah seterusnya saya cepatkan. Masalah istinja dengan air dan hadis. Ada masalah bawa hadis, ada masalah bawa hadis, bawa ayat Quran dan sebagainya. Itu cara hidup. Ni tak ada masalah, saya rasa, sungguhlah. Lepas tu pakat melelong pergi habis. Pasal apa? Pergi ikut rasa dia. Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita buat kereta, kita ada proses pembinaan satu-satu benda, dia mesti ada manual. Manual tadi, buku tu tadi, siapa yang tulis? Orang yang cipta benda tadi lah. So bagaimana cara nak mengatasi masalah-masalah benda yang dia cipta? Ni, dia tinggalkan ni, manual dia. Tengok balik. Mana? Al-Quran lah. Lepas tu hadis Nabi. Sebab Nabi tadi diutuskan untuk tunjuk sebagai uswatul hasanah, untuk kita ikut bagaimana cara yang terbaik yang ditunjukkan oleh Nabi tadi. Sebab dia manusia tetapi diwahyukan kepada dia untuk tunjuk pada manusia. Tiba-tiba bila mai satu masalah, saya rasa kita buat macam ni, punggah. Tak boleh saya rasa tuan-tuan dalam bab satu-satu hal. Pasal saya rasalah yang doa jadilah pasal saya rasa. Dulu ada dengar dalam radio kalau radio Kedah dulu, zaman saya mengaji dulu, ada satu ustaz, bila orang telefon tanya saya rasa, masa tu saya mengaji di Ma'had Syekh Yaakob, dia ni daripada majlis fatwa juga, tapi dia mengajak kami usul fiqh. Dia kata dia ni pun tok guru pada hak yang ustaz, hak yang jawab di radio ni. Saya rasa apa? Dia kata hang makan boleh rasa, hang kena bawa ayat Quran, hang kena bawa hadis, baru boleh kata saya rasa. Sebab apa? Nak sabit balik apa sebab kita kata saya rasa tadi tu. Nak kata buat apa pun dia kena sabit dengan ni. Inilah sebab bila berlakunya masalah bawa satu hadis. Syekh ini dia bawa satu hadis dalam bab istinja dengan ayat itu tadi. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, adalah Abu Isa At-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis istinja dengan air itu, bahawa menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuat dan beramal istinja dengannya, maksudnya dengan ayat. Katanya an Aisyah qalat murna azwajakunna an yasbitu bitat an yastatibu, tak ada titik, tak ada baris, bil ma'i fa inni astahyihim. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluh. Maksudnya diriwayatkan daripada Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, katanya suruhkan olehmu sekalian akan suami kamu bahawa membersih diri mereka itu daripada kencing beraknya dengan air. Kita bincang pasal apa yang Aisyah kata macam ni. Maka bahawasanya aku malu akan mereka itu bercakapkan dan menyampaikan perbuatan Nabi yang demikian kepada mereka itu. Cerita bab berak kencing Nabi ni, Aisyah nak cerita malu, tapi kepada siapa yang Aisyah cerita? Sekali lagi kita cerita. Dan katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia memperbuat akan istinja dengan air. Nak cerita perilaku Nabi dekat orang, tapi dia tak cerita pada orang lelaki. Dia cerita pada orang perempuan, dia habaq dekat orang perempuan, balik habaq kat lelaki. Tu perangai sebenar menjadi seorang isteri. Ni dak apa yang lelaki buat pi wah dalam Facebook. Wah aku telah diceraikan. Han habaq kat siapa? Masuk status dalam Facebook.
Duk pergi cerita dekat orang. Ingat, membuka pekung, membuka rahsia suami, dosa besar, tuan-tuan. Ni yang jadi isteri ni. Tak boleh, walaupun benda tu berkaitan baik ataupun buruk, pergi cerita perempuan sama perempuan. Boleh. Sebab itulah hadis ni keluar, dia kata, ceritalah pada suamimu. Suruh cerita dekat suami. Bukan Aisyah pi kata dekat turis pada orang lelaki. Dia tak buat macam tu. Dia pi cerita dekat anak murid dia yang daripada golongan-golongan perempuan muslimah. Pi cerita, suruh balik tegur suami buat macam ni, macam ni, macam ni. Baik. Itulah cara yang sebenar. Ni pun berlaku selaru lagak juga, tuan-tuan. Hak perempuan ni, dia ada masalah, dia tak bincang dengan suami dia ada masalah. Ba'ahatah dia ke haid dan sebagainya. Dia ada. Kita berjalan-jalan kot tengah pasar malam, Ustaz, nak tanya Ustaz, yang kita bergelabah dengan perempuan kita pun tak ada. Dia sekat tengah jalan, nak tanya Ustaz. Kalau kata sudah dah, saya lagi. Lah Ustaz nikah dua ramai Ustaz. Hak tanya tu pula merelik lagi deh. Kita pun celaru pula. Macam ni lah, pergi rumah saya, pergi tanya isteri saya. Nanti isteri saya akan tanya saya balik. Cik, berurus dengan isteri saya, senang. Sat lagi dia sampai kat dia cerita panjang. Tak pasal jadi macam tu. Kita jalan tang mana-mana pun sat lagi dia sekat kita. Hak sekat tu pula, Allah, bagus punya duk ada. Kita pun takut, celaru cerita ni. Ingat lah, saya nak pesan ke ibu-ibu ke apa ke, untuk bapak-bapak ni, kalau ada yang berkaitan dengan, kalau contohnya kita berurusan ikhtilat jinsiyah. Apa dia ikhtilat jinsiyah? Yang ada berkaitan dengan jinsi, maksudnya jenis. Kalau ada hubung nak bercakap sesuatu, biarlah di tempat orang yang tak mendatangkan fitnah. Dan kalau boleh, kalau berhajat dia dah ada suami, pergi sembang dengan suami dia, tolong habaq dekat isteri, saya nak tanya sekian. Sat lagi dia, maksudnya panjang cerita pula, dia kata tak, memang macam tu. Dan isteri pula ada masalah nak tanya ustaz ke tu imam ke, dia kena melalui suami dia dulu. Suami dia tolong pergi tanya ustaz. Hang pi niri lah, dia kata apa, hak jenis laki balok nak pergi masjid ni. Hang pi tanya niri, tanya dia. Lepas tu dengar mai cerita, duk gosip lah dengan bini hang dengan tu imam pi lah. Tu dia mai bawa dah. Tu yang kita tak mau. Itu sebab Aisyah tunjuk dah cara-cara kelakuan sebenar, bagaimana cara nak tegur terus orang lelaki dia tak boleh. Maka dia tegur isteri-isteri muslimin tadi, muslimat tadi, terus tegur balik muslimin, pergi tegur di rumah. Kata Nabi, dia buat kerja, bila dia lepas berak dia buat macam ni. Baik, 109. Masalah istinja dengan air dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan atas hadis Aisyah yang di dalam masalah 108, itulah amal ahli ilmu, amalan orang-orang yang berilmu. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ada ilmu, buatlah macam tu. Sebab apa? Dasar kepada hadis, iaitu memilih mereka itu akan baik beristinja dengan air, dan jika istinja dengan batu itu memadakan sekalipun pada sisi mereka itu. Walaupun ada pendapat kata pakai batu pun tak apa, tak, dia nak ambil ayat juga. Itu yang terbaik dari sisi ahli ilmu. Baik, terus. Dan bahawasanya sunat mereka itu akan istinja dengan air, dan memikir mereka itu akan dia lebih afdal diamal akan dia. Dan dengan dialah berkata Sufyan As-Sauri dan Ibnu Al-Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, dan Ahmad, yang ini anak murid dia, pendapat daripada pendapat Imam Hambali dan Ishaq. Baik, terus masalah 110, malu dan adab pada isteri Nabi. Ni saya dah cerita dah tadi, saya nak sebut pasal ulama ni letak. Ya saudaraku, dengan hadis di dalam masalah 108 itu, tahulah kita akan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada mempunyai malu dan adab. Bukan pergi cerita terus apa yang Nabi buat berkaitan dengan berak kencing, tidak. Tapi cerita perempuan sama perempuan, dengan dalil tiada Siti Aisyah itu melakukan tiada sopan kepada laki-laki, dan jikalau mereka itu yakni isteri-isteri Nabi itu bersifat ibu sekalipun. Isteri-isteri Nabi Ummul Mukminin, maksudnya dia boleh terus cakap dengan kita, sebab dia ibarat ibu kepada kita.
Kalau kita hidup zaman Nabi, dia boleh cakap dengan kita, sebab kita tak boleh kahwin dengan dia. Dia ibarat ibu, dan dia boleh cakap terus hukum. Tetapi nak jaga adab dengan orang, dia pergi tegur isteri, dia pergi tegur ibu-ibu untuk mai tegur kita balik dalam dasar ilmu. Itu dia cara-cara dia, tuan-tuan. Sebab lah berlaku, ustazah pun ada lah pompong naik mengajak sana, dia seorang lah duduk tang ni, hak lain semua laki. Ada hukum, tuan-tuan. Dia kena bawa laki dia duduk tepi tu, syarat dia tu. Dia pula hak pompang cerita ni, oh tak sudah habis. Dia perempuan saja, boleh ambil ilmu tapi tak boleh disandarkan. Sebab apa? Kalau ikut syarat-syarat dia kena boleh mengajak perempuan saja. Kalau ikut syarat ni, hadis ni dah ada dah, dia hanya boleh ajak perempuan saja. Dan perempuan tadi, isteri-isteri kita tadi, balik mai tegur, balik mai bincang dengan kita apa ilmu yang dia mengaji. Tu asal usul hukum. Baik, dalam bab ikhtilat jinsiyah, ini dikeluarkan oleh ulama Mesir, ulama Azhar. Saya bila sebut ulama Azhar, saya terkenangkan apa yang berlaku di Azhar, tempat saya berpijak 5 tahun di sana. Baik, kata dalam bab mengajar orang perempuan mengajak, kalau dah tak ada sangat-sangat dah, perempuan boleh mengajak. Kalau yang duk tedang pakai niqab ni, hak tutup, boleh buka. Boleh buka sebab ilmu. Kalau perempuan yang nak bersalin, tak ada doktor perempuan. Yang jadi pakar pun, pakar sakit puan pun laki. Malulah. Hak yang perempuan tak boleh jadi. Tak apalah, haruslah. Sebab apa? Dua kemudaratan berlaku, boleh pilih mana satu. Di antara kafir memang, tapi dia kafir, ambil hak Islam. Tetapi tu dia lah. Okey, boleh mengajak, tak apa, tapi janganlah pang mengangkat suara tinggi sehingga mendatangkan fitnah. Saya sebut benda ni sebab memang ada hukum dalam bab apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya tak tahulah, mungkin di sini ada buat lagi sembahyang sunat hajat dah. Esok insya-Allah saya di surau Tsunami ikut. Depa minta buat juga. Saya pun pening juga kalau fikir orang tanya. Tadi pun orang telefon tanya, panjang cerita tanya dengan saya. Apa dia ustaz ni cerita Islam sama Islam. Kan? Saya kata macam ni lah. Ini tujahan daripada Yahudi laknatullah. Dia pasang satu perangkap, dia nak bagi jadi satu benda. Kita tahu dah Mubarak tu siapa. Saya duduk di sana. Mubarak tu siapa, kita tahu dah, dia jatuh dah. Satu ketika dia akan bangkit balik. Betul. Tengok dia bangkit balik. Bangkit dengan keadaan apa yang berlaku. Tentera Mesir ni, tuan-tuan, memang didikan Amerika. Saya abak betul. Tiap-tiap malam, 1 tahun, ada 1 malam di Mesir dia akan gelapkan. 1 Mesir dia akan gelapkan. Dia akan blackout. Bila blackout lagi kata pick up benar lain pula. Dia akan blackout. Dia blackout tu untuk apa? Untuk mereka hantar senjata-senjata untuk mereka hantar atas kebai dan sebagainya. Daripada mana? No, Amerika main hantar. Apa yang Israel dapat, Mesir akan dapat. Dia bahagi sama rata dah. Beda dua wadik ni. Mereka raid elok-elok dah. Okey, habis tempat mereka di tengah padang pasir. So bila jatuh macam ni pun, Dr. Mursi jadi macam mana pun, memang ulama dah nampak dah, dia akan jadi satu benda celaru balik. Dia akan jadi juga pergulingan macam mana pun, main kotok ke apa ke, tetap akan jadi. So yang kita nak ialah moga-moga kebenaran itu timbul. Dia bukan kafir dengan Islam, hak dengan batil yang sekarang ni. Hak dengan batil, bukan Islam dengan kafir. Nak kata tak boleh, yang menyokong sebelah pihak tentera adalah Syekhul Azhar, guru saya sendiri, sokong yang belah tu. Jabhah Al-Azhar, ulama-ulama Azhar yang dalam memilih Syekhul Azhar tak menyokong Syekhul Azhar. Ulama bertelagah, tuan-tuan, jangan main-main. Biar pergi ke depa. Depa bertelagah macam mana pun, depa ada dalil. Tu saya nak pesan. Aku ni tak pan. Ulama sama ulama bertelagah, orang ada ilmu dengan orang ada ilmu.
Kawan ni pakar bak gerek, kawan ni pun pakar bak gerek. Pasal apa? Tayar pecah. Kawan ni buat kelak fatwa, kawan ni buat kelak fatwa. Mai hak yang fatwa beda bahagian dia pakar bega motor, dia masuk sama. Tak kena lah. Bagi hak pakar sama pakar dalam satu bab. Ulama sama ulama, dia betul je macam mana pun satu hadis Nabi SAW, kalau dia fatwakan betul, dia dapat 2 pahala. Kalau dia fatwakan salah, dia tetap dapat pahala. Tapi kena tengoklah pula, kita dah mengaji dalam bab majoriti. Yang ni jumhur ulama. Sekarang ni yang mana yang beramai? Yang memihak kepada Dr. Mursi yang ramai. Ulama-ulama seperti Yusuf Al-Qardawi memihak pada Mursi. Semua memihak pada Mursi. Nak kira dengan memihak kepada tentera, tak ada. 2-3 orang saja. So kita nak pegang yang mana? Tak payahlah duk tanya, mihak pada hak ramai lah, senang. Yang kata tak ya, saya pihak belah hak mana ustaz minta. Saya hak belah ramai. Senang macam tu. So kita minta lah, moga-moga keamanan boleh. Tapi seperti mana yang disebut oleh Syekh Arifi, mengatakan memang bumi Syam tempat pergolakan akan berlaku akhir zaman. Memang pergolakan akan berlaku. Tapi cara bagaimana umat Islam mengatasi dia, OIC kena ambil tahu. Oh, I see. Takat tu lah. Oh, I see. Apa boleh buat macam tu? Sebab apa? Sebab Saudi Arabia dia pegang. Kita sebenarnya rasa bangga lah juga. Sebab dia Imam Haramain. Dia apa dia? Bukan Imam Haramain, dia Khadam. Antara 2 tanah haram ni. Tiba-tiba tu dia pula jadi sebagai batu loncatan untuk jadi kes-kes tersebut. Allahu Akbar. Macam mana tuan-tuan? Tak pening kepala ke jadi macam tu? Sahabat-sahabat kita di sana, saudara-saudara kita, ada kawan-kawan saya lagi yang ada di sana, yang bahagian-bahagian yalah, hak yang di kedutaan dan sebagainya, duk tanya depa semalam macam mana. Tunggu kami balik last sekali. Kalau mati-matilah kami. Oh, ayat tu cantik. Kan? Tuan-tuan, sayanglah bumi Mesir ni apabila telah tertutup. Ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Sebut dalam Al-Quran, masuklah ke dalam bumi Mesir, mintalah apa yang kamu nak. Segala-gala ada pada bumi Mesir. Nak jadi jahat pun ada, jin paling besar pun ada di situ. David Copperfield mengaji, beda nak tembus Great Wall pun mengaji di situ lah. Nak jadi ulama besar pun ada di situ juga. Dua-dua ada. Jin pun ada di situ, malaikat pun ada di situ. Tapi kalau dah jadi macam ni punya duk ada, nampak depa akan ni. Bukan takat tu saja, zaman saya mengaji sehingga ada yang hantar main bom tapi tak meletup. Alhamdulillah tidak mati dengan saya. Depa hantar, Israel main hantar bom, tembak. Bom jatuh di Jamiah Al-Azhar. Universiti Al-Azhar. Tapi yang kata bumi Kinanah ni Allah pelihara, tak meletup. Depa macam mana pun depa akan jatuhkan. Ini pusat pembangunan, pusat penyatuan umat Islam sekarang ni ada di Mesir. Kita dah habis dah khilafah, yakni khalifah Islam. Kamal Atatürk penjatuh bang. Tak ada dah. Lah ni kita hanya bergantung kepada Syekhul Azhar sebagai khalifah dunia. Apa-apa kita rujuk balik situ. Itu OIC akan rujuk balik. Contohnya, bila depa nampak kata Syekhul Azhar ni besar, depa pemain dah. Depa gunakan. Macam mana nak berjatuh? Kita dah nampak. Cuma kita kena ingat tuan-tuan, wadah kita wadah Islam. Kita kena penjaga, kita kena betul-betul yang mana betul-betul kita dah boleh kenal. Yang ni boleh jadi, yang ni dia akan balik pada asal, iaitu macam mana Husni Mubarak, Jamal Sadat, dia semua dulu tu pun lebih kurang lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak tahulah apa yang nak jadi. Moga-moga dia menjadi yang terbaik untuk kita. Ada juga bepilah mesek lah kita di sini, bepilah ada juga kelak macam tu. Geram tu tak tahu nak kata lah. Cubit paha kanan, paha kiri kena terasa tuan-tuan. Ya. Memang tuan-tuan tak pernah duduk, saya duduk sana lama. Kita terasa tempat Raba'ah tu dekat ya dengan rumah sewa saya. Kalau kata, bila kata cubit paha kanan, paha kiri terasa, boleh pergi kata tak apalah. Janji Metallica main Malaysia, dia kata.
kepala kotak. Apa dia Metallica? Tak tahulah. Kok hak tahu hak tak tahu sudah. Kita kena ada sifat sensitivity antara kita. Kita kena ada satu rasa, walaupun nampak macam Islam sama Islam di Syria, Islam juga kita kata Syiah pun, tapi yalah, bunuh hidup-hidup ni, bunuh hidup-hidup. Sebab apa? Sebab tolak depa dulu, musuh sungguh depa. Syiah ni tuan-tuan, kalau kita kaji balik, depa menghentam Saidina Umar sehentam-hentamnya, tapi depa mengangkat Abu Lu'lu'ah. Siapa dia Abu Lu'lu'ah? Sehingga dipanggil pemangkin Islam terbaru, Abu Lu'lu'ah. Siapa dia Abu Lu'lu'ah? Yang bunuh Saidina Umar tadi tu. Tikam di belakang, dari sini tarik, terborai, terkeluar habis perut, isi perut Saidina Umar. Hak tu yang depa agung, tu Syiah. Pasal apa? Boleh bunuh Saidina Umar. Marah sungguh depa pada Saidina Umar. Pasal apa? Pasal menjatuhkan kerajaan Parsi. Dan kerajaan Parsi lah ni lah tempat pusat Syiah yang terbesar, iaitu Iran. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Injil, sebut Gog and Magog. Siapa dia Gog and Magog? Ya'jud dan Ma'jud. Injil kata bermula daripada situ. Oh, cerita panjang. Dia mula nak sedap bab tu lagi, dia jadi cerita panjang. Ada, nanti kita buka lah. Itu kata sebab punca dia semua permainan sebenarnya. Gunakan dasar agama hanya untuk permainan, nak ambil satu benda, nak ambil balik. Sebab saya ulang balik, Saidina Umar yang menjatuhkan kerajaan Kaisar Parsi. Okey, bila Kaisar Parsi ni kalah, siapa dia yang mengalahkan? Saidina Umar. Maka orang-orang Parsi tadi marah sungguh. Bila marah, depa berkeluar, depa tanam satu semangat untuk bunuh Saidina Umar. Bila naik jadi pusing dan sebagainya, itulah wujudnya Syiah. Itu satu doktrin. Yang ada lagi yang dimainkan oleh Yahudi pula, bagaimana cara nak pelingkupkan Islam melalui Syiah juga. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masuk dalam bab lain pula, bab majaa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada al-hajatal ab'ada fil mazhab. Yakni bab yang telah datang ia pada hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak qada hajat, jauh ia daripada tempat perginya. Jauh sungguh dia pi. Kalau kata rumah dia tang ni, dia pi jauh tu. Ni kita lah dak dah. Tang mana dapur tang tu jamban. Sambil duduk makan tentu bunyi plup. Allah. Pasal apa? Dekat sungguh dengan dapur. Nabi dak. Kalau tang mana rumah dia pi jauh. Orang tua-tua dulu kan tengok kan. Kalau kita balik kampung, balik raya baru ni, buka-buka jamban tu, dia jauh lautan. Telayat liok. Tak apalah qada lah, beda esok tepuk perut. Mak saya kata apa? Kukuk nyok, kukuk dalam talam. Berak pungkuk berak. Jangan berak malam bunyi pun. Tepuk perut tu. Pasal apa? Jangan duk berak tu, dia jauh tu. Mana hala punya duk ada. Pasal apa? Orang tua-tua pegang. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sungguh. Jauh sungguh tempat buang air besar ni. Sebab apa? Ni tempat berimpun. Tu. Yang kata nak ada tanduk, tak ada tanduk pun tak tahu. Itu dia berimpun tang tu. Tiba-tiba dia duduk satu bumbung dengan rumah kita. Macam mana cerita? Ada masjid, dia terus hubung sekali dengan tanah. Abang depa tolong buat terjak lagi macam tu sikit. Ni atas, ni bawah. Ni depa duduk tang ni. Jangan hubung sekali. Kalau hubung sekali dia kira satu naungan. Bila dia satu naungan, tanah tadi hak masjid. Bukan kata tak sah sembahyang tu, tidak, tetapi dia jadi benda tu tak berapa elok. Maka bezakan tu, nampak macam sini buat jauh, dia jadi jauh jarak dia di antara kita. Ni kita nak bawa hadis dan kita nak bawa masalah. Baik, terus ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah setengah daripada adab qada hajat itu ialah pergi jauh daripada orang. Maka lihat kumpulan adab-adabnya yang dalam masalah ini. Dan dalam masalah ini menyebutkan berak kencing jauh-jauh, dan hadis adalah hadis kencing pergi jauh daripada orang itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Akan hadisnya demikian bunyinya. An Mughairah
Ibnu Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa ab'ada fil mazhabi. Diriwayatkan daripada Mughairah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, katanya, adalah aku serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu musafir, maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan qada hajatnya, yakni pergi ia melepaskan kencing atau berak, maka jauh-jauh ia pergi ke tempat perginya. Nabi buat sesuatu, sahabat nampak, sahabat tolong cerita dekat kita. Itu pun hadis. Ini perilaku, fi'lan, takriran atau qaulan, apa yang Nabi sebut pun hadis. Baik, terus kata Abu Isa, dan hadis pada bab ini ada datang riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Qirat dan Abi Qatadah dan Jabir dan Yahya dan Ubaid daripada bapaknya, dan Abu Musa dan Ibnu Abbas dan Bilal bin Al-Hars. Maksudnya hadis ni mutawatir. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Kuat hadis ni, tuan-tuan. Baik, masalah berak kencing jauh-jauh dan apa hukum? Dengan hadis di dalam masalah 111 itu, zahirlah hukum berak kencing jauh-jauh sunat jua, sebagai kata ulama, sunat. Apa maksud sunat, tuan-tuan? Sunat ni sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasul. Sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi. Sunat hak potong tu bukan sunat, tu sunnah wajib nama dia. Mau kalau sunat buat tak apa, tak buat tak apa. Nak ngaji pandai pada pak. Bulan 12 boleh sunat dah kot. Sunat buat tak apa pak. Tak buat pun tak apa. Klipor pak ni tak reti. Betul ke noh? Sampai ketua tak potong. Sunnah ada sunnah wajib, ada sunnah haram, ada sunnah makruh, ada sunnah adat. Sunnah wajib ni hak potong khaitan tu, contoh dia. Sunat kahwin, tapi kadang-kadang dia jadi wajib juga. Sunnah makruh, Nabi tak suka, seperti benda berbau bawang dan sebagainya, tak usah duk makan. Tapi kalau nak makan juga, makanlah. Okey, baik. Sunnah haram, apa yang diharamkan oleh Allah, macam itulah diharam. Tapi kadang-kadang Nabi kata haram, dan ulama memperbincangkan. Ini khilaf ulama saja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berak kencing jauh-jauh, zahirlah hukum beberapa kencing jauh sunat jua, sebagaimana kata ulama, supaya tiada terpandang kepada orang akan aurat. Istimewa pada berak itu bertambah-tambah berhajat jauh dan terlindung daripada mata orang, jikalau di tengah luas dan orang pun ada. Tang mana orang ada, tang tu dia ada. Di Mesir jadi, tuan-tuan. Kita duduk tengah tunggu bah, tengok ayak lalu. Teruk, main mana ayak ni? Tengok lo dia pergi bantai belakang tu. Lo elak sungguh tu Arab ni. Dah dia jadi. Pakai kot lagi. Dia kata tak boleh. Depa hukum depa, adat depa. Mau kalau nak terkencing kena buang. Haram. Tengah tahan. Macam nak terkentut, kentut je. Berok bunyi pun. Tak apa, tak malu. Tapi kalau belahak depan depa malu. Tu kalau belahak depa tahan, hak kentut depa tak tahan. Yang kita kentut tak boleh, belahak tak apa. Pasal belahak, tuan-tuan, belahak ni apa yang kita makan, hak keluar kat bawah tu dia tak ada efek. Hak keluar ni baru ni sebelum raya ambil derian dia jadi sungguh. Kan? Dia tiap-tiap hari dia pakui derian dia. Orang hak sebelah rumah dia tu, rumah pun tunggu kalau ribut main pakai roboh gitulah. Derian tak ada nak rasa. Sembang bunyi pun. Derian. Sahabat sebelah tadi, jiran tadi terasa hati derian. Tu yang jadi berdosa kita. Kalau nak belahak pergi jauh-jauh. Hak kentut tu yang tu kata, tu adab orang Arab. Okey, baik. Tu tang kencing pun macam tu. Tengok-tengok. Tengah-tengah lebuh raya kita nak pergi terusan Swiss. Tengok-tengok ayak lalu tengah lebuh raya. Tengok-tengok tu dia kata sedih, dia berhenti tepi tu, dia pergi membuah tang tu. Pakai kot juga. Tak pasal apa? Dia jangan tahan, makruh. Bagi depa lah. Kita kalau boleh tahan ot lah sat. Pasal apa? Huduh sangat. Pergi tunjuk depan orang. Ini pasal ada hadis bawa mai. Kita orang Melayu, alhamdulillah dia ada adab sama dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus. Masalah kencing, berak dan kumpulan adab-adabnya dengan elok-elok kita nak bincang malam ni. Adalah adab kencing berak, kalau boleh perhabis ni lagi kita sembahyanglah.
adalah adab kencing berak itu amatlah banyaknya, maka dapatlah diingat sebagai yang disebutkan ini. Kalau boleh ingat, kata ulama ini, Idris Al-Marbawi kata apa? Kalau boleh ingatlah yang ni. Apa dia? Yang pertama, hendaklah pergi jauh daripada orang, kerana yang demikian itu sabit padanya memperbuat akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah pun ada jamban, lari mai hak masjid, siapa free ayak bunyi pun. Dia pergi menega tang tu, dia mai pakai tang ni. Awak tak balik pergi rumah. Balambak sungguh buat kerja. Dah sungguh tuan-tuan. Masjid memang hak orang ramai, tapi orang yang hak boleh menggunakan adalah orang yang mengimarahkan masjid saja. Faham maksud saya? Tuan-tuan, imarah masjid, ada majlis ilmu, datang sembahyang. Ni hak tak tahu kutu berhak mana, tak tahu dia mai buang juga. Memanglah, tapi diutamakan orang yang mengimarahkan masjid saja. Baik. Terus, itu. Yang kedua, biarlah berlindung diri daripada mata orang dengan rumpun-rumpun atau balik-balik tunggul dan lainnya. Jadi macam jalani kengkang, lari duduk dalam semak. Lepas tu boleh mai 3 balon ni mai curi gerek beca dia tadi. Dia tengah lepas bom. Ni cerita Piramli lah. Baik, terus. Yang ketiga, mengucap Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bukan kata pak tak lupa, pak terlupa. Bukan tak lupa, memang tak tahu langsung. Anak hak yang mengaji tadika tu dia sekat. Baca dulu pak. Dia tak bagi buka pintu bilik ayam. Pasal apa? Anak ni hak tadika hafal. Hak pak tu tak hafal, muka hijau dah. Kalau pak nak masuk dah ni, duduk tengah. Baca dulu. Doa-doa masnun, doa-doa sunnah Nabi ni. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tak dan dah langkah-langkah pakai dia. Tak ada nak baca dah. Dia kena bersedia. Ni saya nak sebut adab-adab ni. Yang keempat, jangan mengangkat kain daripada jauh. Dia sintin habis dah. Kalau kata pakai kain pelekat tu, dia gulung habis dah. Tinggal beda-beda nak angkat sat lagi lah. Tak boleh. Ataupun dia selak habis dah. Tak pun dia pakai apa? Dia pakai kentol anak dia yang kecil lah tu. Tak boleh. Tolonglah tuan-tuan, kalau nak masuk bilik-bilik macam tu, kalau boleh jangan pakai pakaian yang nak pi ke masjid ataupun nak tunai sembahyang. Kalau boleh pakailah kentola dan sebagainya, kentukin dah. Tapi lebih pada menutup aurat, dan jangan angkat dia ataupun jangan tarik bagi tinggi. Sebab bila kita tarik bagi tinggi, itu tak masuk dalam adab Nabi bila nak masuk ke dalam jamban. Baik. Yang kelima, sebelum menyingkap kain, ni masa duduk dalam tu dah, hendaklah pandang kiri dan kanan dulu. Sebelum dah, ni kata lubang jamban, tengok kiri kanan. Buat nak kira apa ni dinding. Tak, sunnah. Baru mana tahu tengok Allah lubang. Mana nak tahu. Kena tengok kiri kanan dulu. Okey, selamat bunyi pun. Baru letak. Tak, kita tak tahu kok orang bubuh kamera kan. Lah jangan dah buat main tuan-tuan. Lah orang bubuh kamera dah, merata kamera. Tak tahu keluar Facebook esok muka kita di tengah merah. Allah, kita tak mana muka. Tengok kiri kanan dulu. Walaupun Nabi dia buat ni atas dasar tahu ke tak tahu, tapi ada sebab dia nak tinggal dekat kita. Ada sebab dia nak tinggal untuk kita jaga-jaga. Moga-moga maruah kita itu terjaga. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menutup kepala dengan apa-apa kain. Tutup kepala. Tak dan dah. Dengan lebay-lebay masuk dalam. Yang hak bawah dia pakai kain cukir, yang atas lebay duduk atas kepala. Pandai buat kerja. Letak sesuatu atas kepala. Sebab apa? Sebab kena tutup. Ada kata ulama, iblis dia ambil balik apa yang kita buang, letak atas kepala itu. Dengan secara tak nampak. Baik, terus. Yang ketujuh, jangan bercakap-cakap waktu kencing dan berak. Buat apa? Bunyi pun. Hak sebelah pun tolong jawab lah. Aku pun main cengah hang. Bunyi pun. Jangan cakap. Duduk dalam tu, duduk bagi elok. Terus. Tak pasal hak sekolah atas, sekolah dia buat macam tu lah. Budak-budak tak apalah. Ni hak orang tua dia buat kerja tu juga uduh lah. Dia tahu kata kawan dia mai. Dia dengar bunyi tapak kasut. Popak. Oi, bunyi pun. Boleh lawan duk hoi lagi, nak melepas itu pun.
Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jangan istinja dengan kanan. Basuh istinja tadi, jangan dengan kanan. Terus sental tangan ke tanah ataupun lumur, basuh dengan tanah. Habis-habis ni tangan kiri tadi celek ke dinding. Tapi tengok lagi clear lah, kok kuning ada lagi celek bagus. Rumah ni lagi celek elok. So masuk tengok pak har lah lak sungguh. Nak hak tangan clear tadi, habis kalau tak tonyoh di atas, tonyoh dinding. Tu tangan sunat tuan-tuan. Baik. Istinja dengan batu kemudian diikuti dengan air. Itu kalau ayat tak apa nak cukup. Yang ke-11, jangan mengambil air sembahyang tempat membasuh berak dan kencing. Yang ni kerap berlaku. Kalau boleh buat satu tempat pancok lain pula, tempat kita ambil air sembahyang. Sebab tadi kita berak, kita basuh. Basuh-basuh tempat kita basuh tadi, air dia bertakung lagi. Dia ambil air sembahyang pula. Air yang jatuh tadi bekas, ada air najis, perak mai ke kaki. Mercik mai. Tu, jaga-jaga. Kalau boleh bezakan tempat dia. Tadi tang basuh tang mana kita basuh tang tu, tinggal tempat basuh, ambil air sembahyang tang ni. Jarakkan dia supaya dia jangan mercik mai kat kita balik. Baik, terus. 11, jangan mengambil air sembahyang tempat membasuh berak dan kencing. Ke-12, kangkangkan dua paha waktu kencing. Kangkang. Waktu kencing ke waktu berak kena kangkang. Jangan duk kapit ni keluar macam mana. Baik, ke-13. Apa dia ni? Dia tulis apa tu? Apabila keluar dan berubah daripada tempat qada hajat, itu hendaklah mengucap Allahumma ighfir ghufranak ataupun alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Keluar daripada tu kena ucap. Tadi masuk bagus punya dok baca, keluar bunyi pun ada tak mau kena baca juga doa dah. Terus 14, memercik kain yang bertentangan dengan kemaluan lelaki dengan ayak. Percik. Tapi kena lepas pada ambil air sembahyang, bukan lepas pada basuh istinja, lepas pada ambil sembahyang. Yang 15, jangan pakai cincin ataupun sesuatu yang ada nama Allah. Cincin yang ada nama Allah. Ni. Topi. Ada tak topi ada nama Allah? Ada tuan-tuan. Tali pinggang yang ada kalimah Allah pun ada. Tak mau nak petikai lah. Kalau boleh buang siap-siap. Telondeh lagi ustaz. Telondeh tak telondeh pakai benda lain lah. Ada anggota-anggota kita yang ada kalimah haram, haram, haram masuk dalam jamban, masuk dalam bilik ayam. Kita duk perbincangkan kalimah, kita terlupa dalam bab kita masuk, kita pakai benda kalimah. Siapa yang pakai? Tiba-tiba orang bukan Islam pun pakai. Ambil pikak ni raya lah no. Terus, jangan kencing berdiri. Jangan kencing berhadap kepada angin dan memberi belakang. Angin mai ikut depan tu, kencing mai balik ke tuan. Jaga. Jangan kencing berdiri. Ini kita dah bincang dah. Ada sebab musabab yang kita boleh kencing berdiri. Yang ke-18, jangan kencing berak di jalan-jalan raya dengan menempuhi orang dan di bawah-bawah naungan kayu-kayu yang bernaung orang padanya. Ada pokok ara, ada pokok pukul 5. Bagus. Dia pergi berak tang tu. Orang hujan-hujan nak mai pergi berteduh tang tu, pijak-pijak. Haram bunyi pun. Pasal apa? Tang tu dia bagi. Tang mana tempat orang duduk, orang ramai berimpun, jangan tuan-tuan. Orang duk pergi main bola, tang tu dia bagi. Dia dengan lembu sama. Tang mana orang nak main, tang mana orang berimpun, tang tu dia suka lepas. Jangan tuan-tuan. Pergi cari tempat-tempat yang orang tak lalu lalang, yang tempat memang tak ada orang. Tu tang tu tempat dia. 19, bertelakkan atas kaki kiri. Tarik kaki kiri, kaki kanan pergi lepas ke depan. Cerita dalam kitab Muwatta. Tarik kaki kiri, kaki kanan lepas ke depan. Cerita ketika mana Nabi cerita dalam bab cerita bagaimana cara nak duduk berak tadi, tarik kaki kiri, kaki kanan lepas ke depan. Seorang badui kafir, dia lalu, dia dengar dalam majlis Nabi SAW cerita dalam bab berak tu tadi. Dia gelak, berak pun cerita, dia kata kat Muhammad. Tiba-tiba dia pergi satu tempat di kebun kurma orang kaya, dia masuk, dia pergi berak di situ. Ni cerita dalam kitab. Dia pergi berak, dia nak memperolok-olokkan perbuatan Nabi tadi. Nabi kata tarik kaki kiri, kaki kanan tolak pergi ke depan. Dia try buat. Bila dia buat macam tu, tuan-tuan nampak tak gaya dia macam mana? Dia jadi macam huruf V terbalik. Betul tak? Dia jadi macam tu.
Bawah tekangkang sikit, atas jadi atas kecil, bawah besar. Tuan punya kebun kurma tadi nampak dia duduk tengah berak. Dia pun jadi cowboy. Ni cerita hadis ni. Dia buat macam tu, dia nak tangkap hak yang buah berak tadi, hak lolak yang kata dekat majlis Nabi tadi. Dia pusing, jatuh, kena sungguh dekat dia. Elok nak tarik dia tadi, oleh kerana dia buat macam mana yang Nabi suruh. Tarik kaki kiri, kaki kanan ke depan, ceplui. Tali tadi tak lekat dekat dia, dia terlepas lari. Dia pun betul, Muhammad kata terus, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Tu dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Cerita bab berak saja boleh lepas diri daripada ditangkap, tidak mampu hang. Lunyai kena dengan tuan punya tadi. Tapi kerana dia bila-bila tu nampak semua ada fadilat dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang ke-20, menghabiskan kencing dengan berdehem, istibrak. Tak usah duk bunyi derah ngaklah. Nak buat tawahan karang kot. Dengar satu kampung dengar suara dia. Takat. Tapi senapas. Jangan. Tu lari pada anjing cerita dah. Tak. Selagi dia keluar baru basuh. Urut bawah tu tadi. Bawah tu urut pelan-pelan bagi dia keluar, baru ambil sembahyang. Takut sekali lagi bila kita dah tak istibrak dan sebagainya, terus pergi ambil sembahyang, tunduk-tunduk ambil, rasa macam terkeluar, nampak. Sekali lagi dengan kain pun tak boleh pakai, apa ada tak boleh pakai. Itu adab-adab yang ada yang disebut di sini, dan insya-Allah kita akan masuk minggu depan bab majaa fi karahiyatil baul fil muqtasil. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis tegah kencing pada tempat mandi. Ada hadis kita nak bincangkan. Tempat kita mandi, ayak shower ke, kita berendam, tak boleh kencing di situ. Tapi hak tang mana dia terjun dalam kolam renang, tengok dia gitu lah, dia marah kencing tempat Nabi tak bagi. Tapi orang tua-tua dia kilah balik. Dia kata siapa yang kencing dalam ayak tempat dia mandi, mati. Pucuk, dia kata. Mana ada hadis pun. Tapi kita nak bawa balik mai sini, tempat mana kita mandi jangan lepas pergi lepas tempat lain. Tak kira tempat tu di tepi laut, di dalam sungai, dalam rumah dan sebagainya. Pergi kencing tempat lain dulu. Sebab ini adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takat tu saja. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Moga-moga Allah panjangkan umur kita. Baik, saya tak buka lah persoalan. Kalau nak ada persoalan pun, kalau boleh tulis siap-siap lah persoalan yang kita nak bincang tu, sebab saya sebut dulu pada masalah-masalah. Baik, takat tu saja. Marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.